Salam sejahtera, Anda bersama saya Salbinus Saribun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Lima kes baharu COVID-19 dilaporkan di Sabah hari ini, menjadikan 206 kes kesemuanya setakat ini. Jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sabah meningkat kepada 206 apabila 5 lagi kes disahkan hari ini. 12 kes sudah pulih. Setakat ini, Tawau kekal sebagai daerah tertinggi mencatat kes COVID-19 sebanyak 63 kes, diikuti Lahadatu 35 kes, termasuklah 7 kes yang sudah pulih, manakala Kota Kinabalu kekal 29 kes. Sementara itu, Sandakan mencatatkan 16 kes hari ini, termasuklah 3 kes yang sudah pulih, Kinabatangan 14 kes dan daripada jumlah itu 2 kes sudah pulih. Manakala daerah seperti Tuaran, Beaufort, Kunak, Putatan, Kota Belud, Sipitang, Papar, Ranau, Penampang, Sempurna dan Tambunan tidak menunjukkan sebarang peningkatan kes hari ini. Sehingga kini, Kementerian Kesihatan melaporkan 43 kematian di seluruh Malaysia, termasuk 6 kes terbaru hari ini. Setakat ini, KKM melaporkan peningkatan kes harian sebanyak 140, menjadikan jumlah keseluruhan 2,766 kes, termasuklah 537 kes yang sudah pulih. Seramai 94 pesakit kini ditempatkan di unit rawatan rapi. Daripada jumlah itu, 60 memerlukan bantuan pernafasan. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB Sabah telah menerima senarai nama IKASI dan golongan berpendapatan rendah B40 yang bakal mendapat faedah daripada pakej bantuan COVID-19 Sabah. Menterinya Datuk Iwan Benedict berkata, berdasarkan data yang diperolehi daripada pejabat-pejabat daerah seluruh Sabah, terdapat seramai 38,203 penerima IKASI bagi golongan miskin tegar dan miskin yang akan menerima bantuan one-off RM500 seorang. Di bawah kategori miskin tegar, seramai 15,747 orang telah kita perolehi, dan di bawah kategori miskin sebanyak 22,456 penambah. Kedua-dua kategori miskin tegar dan miskin ini akan menerima bantuan sebanyak RM500. Manakala ada satu lagi kategori yang tersenarai di bawah sistem IKASI ini, yaitu terkeluar sebanyak 41,115 orang, dan kita mendefinisikan senarai yang terkeluar ini di bawah golongan B40 yang akan menerima bantuan sebanyak RM300. Beliau berkata demikian selepas mendengar taklimat ringkas daripada Timbalan Setiausaha Tetap KPLB Sabah, Aftar Nurajat dan para pegawai kanan KPLB Sabah di sini hari ini. Terdapat 3 jenis bantuan di bawah pakej bantuan COVID-19 yang diselaraskan KPLB Sabah seperti yang diumumkan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi bin Haji Abdal. Bantuan khas kepada miskin tegar dan miskin IKASI, bantuan golongan berpendapatan rendah B40 meliputi petani, penternak, nelayan, pekebun kecil, maling gunung dan anak-anak Sabah yang bekerja di Semenanjung Malaysia serta allowance untuk Majlis Pengurus Komuniti Kampung MPKK. Mengenai bantuan golongan B40, beliau berkata, setakat petang semalam, KPLB Sabah telah menerima lebih 76,000 daftar nama daripada jabatan dan agensi kerajaan berkaitan di seluruh daerah. 61,781 orang dari golongan B40 yang telah dikenal pasti akan menerima bantuan one-off sebanyak 300 orang. Penerima terdiri golongan petani, penternak, nelayan, pekebun kecil, sawit, getah dan koko dan pengusaha asas tani. Turut tidak dilupakan malim gunung seramai 316 orang dan anak-anak Sabah yang bekerja di Semenanjung seramai 14,624 orang. Datuk Iwan berkata para pegawai dan kaki tangan KPLB Sabah bekerja siang dan malam untuk menyiapkan waran baucer pembayaran bantuan itu. Daftar ini kita terima daripada
pejabat-pejabat daerah berasaskan kepada daftar sistem e-KASI sedia ada, di mana Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah akan memproses warrant ataupun voucher pembayarannya. Dan selepas voucher ini kita lengkapkan, kita hantar kepada Bendahari Negeri, Jabatan Bendahari Negeri, dan selepas itu Jabatan Bendahari Negeri yang akan memproses bayarannya ke akaun-akaun penamah-penamah yang tersenarai di dalam sistem ini. Cabaran kita adalah ada penamah dalam senarai ini yang tidak mempunyai akaun bank, dan kita akan mencadangkan pembayarannya secara tunai kepada penerima inilah. Berarti pejabat daerah akan melihat mekanismenya nanti bagaimana staf ataupun petugas pejabat daerah itu akan menghantar bantuan ini ke rumah-rumah penerima yang tidak mempunyai akaun bank. Pelbagai tumahan telah dilemparkan terhadap Parti Warisan Sabah, terutama berkaitan sumbangan barangan keperluan kepada isi rumah memerlukan yang dikatakan tidak mencapai nilai RM100 akibat tindakan unit pemimpin pembangunan masyarakat UPPM yang telah menyalahgunakan atau songlap peruntukan. Akibat tuduhan tidak berasas itu yang dicanang oleh cyber trooper politik, beberapa pihak termakan hasutan sehingga lupa segala kerja keras yang telah dicurahkan Kerajaan Negeri pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal untuk memastikan kebajikan rakyat sentiasa terbela sepanjang PKP. Bagaimanapun ketika serangan itu datang dari pelbagai sudut, pemimpin warisan tidak pernah goyah. Sebaliknya, mereka tetap bekerja keras sejak 18 Mac lalu untuk memastikan rakyat di kawasan masing-masing mendapat bantuan yang diberikan. Contohnya di kawasan Dewan Undangan Negeri Tanjung Aru, penyerahan pelbagai pakej barangan makanan asas telah dimulakan sejak hari pertama PKP lagi oleh wakil rakyatnya Datu Jun Suong. Bagi memastikan sasaran menyerahkan bantuan kepada setiap isi rumah tercapai, Datuk Jun sendiri turun padang meninjau proses agihan berkenaan untuk memastikan tiada sesiapa yang tercicir. Minggu lalu, 4,860 pek makanan telah diedarkan di kawasan Dun Tanjung Aru. Semalam 1,000 baris telur, 600 karton air minuman, 200 pek beras, 500 pek makanan, 500 pek beras, telur dan makanan digerakkan di sekitar sembulan, kata Datuk Jun Suong. Selain di kawasan bandar, masyarakat di pedalaman yang terkesan dengan PKP juga tidak ketinggalan daripada menerima bantuan. Malah jentera kerajaan yang dibentuk akan memastikan bantuan tersebut sampai di pintu rumah penerima. Di kawasan Dun Labuk, Wakil Rakyat Abdul Rahman Kongkawang bersama jentera warisan telah bekerja keras memastikan bekalan makanan yang diserahkan kepada rakyat cukup, memandangkan penduduk beberapa kampung yang terletak di kawasan pedalaman sukar untuk keluar mendapatkan bekalan. Dengan kerjasama pejabat daerah UPPM dan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK, semua bantuan yang disediakan itu berjaya diagih-agihkan kepada rakyat tanpa pilih kasih, terutama golongan yang sangat memerlukan. Di kawasan Kinabatangan pula, penyerahan bantuan turut disampaikan kepada penduduk pedalaman yang tinggal di kawasan persisiran pantai kerana kebanyakan masyarakat di situ adalah golongan berpendapatan rendah. Adun Sukau Datuk Sadi Abdul Rahman turut turun padang memastikan bekalan yang dihantar betul-betul sampai tanpa sebarang halangan yang akhirnya membuatkan rakyat terpaksa menanggung akibatnya. Pemberian bantuan kepada golongan sasar asnaf seperti ibu tunggal, orang kurang upaya OKU, fakir miskin juga telah dicapai. Penyampaian bantuan kepada golongan sasar ini telah diamanahkan kepada pihak UPPM Sukau dan diserahkan kepada ketua-ketua kampung dan MPKK untuk diagihkan. Tidak ada yang tercicir, terutama sekali para asnaf di kawasan tersebut, dan ini membuktikan kepada semua bahawa keperluan rakyat amat dititik beratkan dalam suasana pandemik coronavirus yang melanda dunia.
Tiada aktiviti jenayah rentas sempadan dilaporkan di perairan Sabah di sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, kata Komander Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah, Asisten Komisioner Muhammad Pajeri Ali. Semua aktiviti jenayah rentas sempadan dapati drop, dapati zero, sifar lah, tidak berlaku lagi setakat ni. Sebab untuk tuan-tuan semua main peranan. Semua negara ini wabak ni bukan saja berlaku di Malaysia tapi di Filipina dan seluruh dunia. So masing-masing negara main peranan mengekan pergerakan manusia. Itu yang sebut tadi, kita bukan sahaja memfokuskan pergerakan manusia atau orang tempatan daripada pulau ke darat ke pulau, tapi kita juga dalam konteks 2 dan 1 lah, iaitu menjaga perairan negara kita ni daripada jenayah rentas sempadan. Menurut SCP Muhammad Pajeri, sepanjang tempoh 14 hari lalu, 9 individu ditangkap dalam 4 kes berasingan di Kudat dan Kota Kinabalu akibat degil dan tidak mematuhi PKP di perairan Sabah. Daripada jumlah itu, 8 individu ditahan di perairan Kudat, manakala 1 di Kota Kinabalu. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat kerjasama operasi OP COVID-19 antara PPM dan Maritim Malaysia Cawangan Sabah di Kota 4 siang tadi. Pasukan Polis Marin dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Sabah menggerakkan 42 bot ronda dengan kekuatan 450 pegawai dan anggota bagi menjalankan pemantauan OP COVID-19 di perairan Sabah. Atur gerak semua aset-aset itu adalah untuk memastikan masyarakat maritim di perairan Sabah mematuhi PKP yang berkuat kuasa sehingga 14 April. Beliau berkata terdapat 14 pusat pemeriksaan di laut yang telah ditetapkan bagi mengawal pergerakan penduduk yang tinggal di pulau ke daratan serta dari daratan ke pulau. Menurutnya, setakat ini kadar pematuhan PKP di perairan Sabah juga sama seperti di daratan, iaitu 95% seperti dimaklumkan Pesuruhjaya Polis Sabah. Di sana kita melihat di Sabah ni kita ada lebih kurang 52 pulau yang ada penduduk. Seluruh Sabah 52. So 52 Sabah, untuk Pulau Gaya sahaja kita lihat, kita ada lebih kurang 6 buah kampung. Dan 6 buah kampung kita ada 17,000 penduduk sana. Jadi sana ada yang bekerja dengan pihak kerajaan, ada yang sakit dan sebagainya, itu memang tidak dinafikan lah akan berlaku pergerakan. Dan juga lain aktiviti lah, termasuk ada yang kerja nelayan. Saya rasa tidak ada masalah dari segi ni. So nak kata 100% ni, ini mustahil lah, sebab manusia bergerak, keperluan manusia tu hari ni. Lagi pula kita dah masuk ke 14 hari lah. Beliau berkata pematuhan masyarakat maritim di Sabah patut dipuji kecuali terdapat sebilangan yang degil. SCP Pajeri berkata kerjasama PPM dan Maritim Malaysia ini sudah dimulakan sebelum PKP dan dengan kerjasama ini, beliau yakin perairan Sabah lebih terkawal dan penguatkuasaan lebih mantap. Katanya 9 bot kumpit asing dibenarkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN untuk berada di Sabah sehingga 5 April sahaja dan perlu balik ke Filipina sebaik selesai kerja memuatkan barangan seperti beras, mi dan minyak masak ke bot-bot kumpit berkenaan. Sepanjang PKP, bot kumpit dari Filipina maupun Indonesia tidak lagi dibenarkan masuk ke Sabah. Sementara itu, Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Laksamana Pertama Maritim Muhammad Rosli Abdullah berkata, kerjasama antara Maritim dan PPM ini sudah dimulakan sebelum krisis wabak COVID-19. Dan kita zero crime ni, kita akan tengok the most suspicious contact. So kalau betul dia suspicious contact, baru kita akan buat body search, akan buat penggeledahan dan sebagainya. Tapi kalau kontak tersebut tidak nampak mencurigakan, mungkin kita hanya buat pemeriksaan biasa saja, just bersoal jawab. Sementara itu, ACP Muhammad Pajeri berkata setakat ini belum ada sebarang laporan kemasukan kumpulan tabligh melalui jalan tikus. Beliau berkata sepanjang tempoh 14 hari PKP berkuat kuasa, hanya 2 pergerakan masuk kumpulan tabligh tempatan yang pulang dari Indonesia dilaporkan.
Tak ada, setakat ni tak ada yang kata keluar melalui jalan tikus, tak ada. Belum ada. So far, okey. Alhamdulillah. Terkawal. Menurutnya, sebarang makluman mengenai kemasukan kumpulan tabligh ini akan dimaklumkan melalui Majlis Keselamatan Negara MKN Sabah. Ada baki daripada Indonesia masih lagi berada di Indonesia dan kami bersama dengan IPMN akan bersama untuk memastikan mereka ini tidak melalui jalan tikus. Dan saya difahamkan setakat ini MKN telah memberi komitmen pada kita. Sekiranya mereka nak masuk ke Sabah, mereka akan berhubung dengan MKN dan kita akan menjalankan eskort seperti yang telah dijadualkan. Setakat ini, 2 kumpulan tabligh warga tempatan yang menghadiri Himpunan Ijtimak Asia 2020 di Sulawesi telah tiba di Sabah melalui perairan Tawau. Kumpulan pertama seramai 12 orang tiba di Tawau pada 22 Mac dan kumpulan kedua melibatkan 6 tabligh tiba pada 29 Mac. Kesemua mereka terus dikuarantin sebaik tiba di Sabah. 65.6% penduduk di Pulau Gaya telah diperiksa dengan 1,600 sampel telah diambil dalam usaha membendung penularan wabak COVID-19. Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi berkata, kesemua sampel itu diambil sepanjang tempoh 3 hari bermula 28 hingga 30 Mac melalui pelaksanaan aktiviti kawalan dan pencegahan jangkitan COVID-19. Langkah ini adalah susulan keputusan Kerajaan Sabah menghentikan serta-merta pergerakan penduduk dari Pulau Gaya ke Tanah Besar sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dalam satu kenyataan semalam, beliau berkata sehingga semalam seramai 809 orang telah ditempatkan di pusat kuarantin dan 8 orang telah dibenarkan pulang. Datuk Dr. Christina berkata setakat 30 Mac, 6,538 orang diarahkan menjalani perintah kuarantin di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Daripada jumlah itu, 5,567 orang kontak rapat masih dalam perintah pengawasan dan pemerhatian Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, sementara 971 orang telah tamat tempoh kuarantin di rumah selama 14 hari. Sehingga semalam sebanyak 23 pusat kuarantin telah dibuka dengan penambahan 2 lokasi baharu iaitu Institut Latihan Kementerian Kesihatan Tawau dan Asrama Linawa Kompleks Sukan Ranau. Di Sarawak, proses pengagihan bekalan makanan asas kepada penduduk terjejas khususnya di pedalaman dipermudahkan dengan menggunakan food basket. Kaedah itu digunakan bermula semalam bagi proses pengagihan kepada 70 rumah panjang di Zon Tubau Jelalong dekat Bintulu. Untuk memudahkan pengagihan food basket, setiap tuai rumah atau wakil setiap rumah panjang di Zon Tubau Jelalong hadir ke pusat pengedaran di Bintulu. Adun Murum Kennedy Cukpai Ugon menjelaskan lebih RM200,000 diperuntukkan bagi membantu golongan terjejas semasa PKP di kawasan beliau. Pengagihan bantuan makanan atau food basket ini adalah satu kerjasama daripada pusat khidmat kita dan juga dengan pejabat daerah dan juga dengan ahli parlimen kita. Dan kita selaraskan juga dengan jawatan kuasa pengurusan bencana, bahagian dan daerah dan juga dengan jabatan kebajikan supaya bantuan ini betul-betul sampai kepada rakyat. Manakala bagi zon Sungai Asap dan zon Murun, bekalan akan dihantar ke satu pusat pengagihan sebelum setiap tuai rumah panjang datang membuat tuntutan selaras dengan perintah PKP yang menghadkan jumlah individu berkumpul di satu-satu tempat. Langkah ini disambut baik rakyat. Nyak me kakak kami rakyat menolu tadi. Kita kena bantu berketuk. Ukai kami nak uli yang igak tadi. Uli yang igak bunyi kutai nyak me. Pemanah sidak WB tadi kenyukuang bala rakyat berketuk menyang. Sangat bekerja keras sama rakyat. Terlebih lagi adun kami ini, WB adun kami itu Tuan Cokpai. Apa-apa masalah dia mesti datang. Walaupun malam apa dia berusaha untuk rakyat. Bermula esok, kenderaan persendirian hanya dibenarkan antara 6 pagi hingga 10 malam.
Ini termasuk perkhidmatan e-hailing dan teksi. Terus patuhi arahan perintah kawalan pergerakan dan duduk di rumah. Salvina Saribun, BTTV.